Ini satu cadangan yang perlu saya teliti, tanam padi dalam beg. Ini cerita, ya saya tahu, tetapi saya tahu, saya pun terkejut bila Putatan bangun tadi, bila pula Putatan ada padi ini, tetapi dia ada padi dalam beg. Saya akan melihat perkara ni. Yang Muhammad, Datuk Yang di-Pertua, tadi saya sebutkan tadi dalam konteks yang lebih menyeluruh, apabila kita katakan bahawa tentang jaminan keselamatan makanan ini bukan sahaja dilihat dari segi padi. Tadi saya sebutkan aquaculture, dilihatkan dari segi perikanan kita dan sebagainya. Ada isu-isu yang ditimbulkan di kalangan ahli yang berhormat tentang perikanan yang melibatkan tentang soal bagaimana untuk kita memastikan bahawa ikan kita sentiasa cukup dan sebagainya. Sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan pelesenan terpaksa dikawal, kerana kita tidak mahu apabila berlaku overfishing dalam negara kita yang menjadikan masa depan untuk rakyat kita akan terjejas. Ada beberapa isu lain yang sudah tentu dikaitkan juga untuk menggalakkan rakyat berada di dalam sektor pertanian ini. Isu-isu yang berkaitan untuk menggalakkan orang-orang muda untuk berada dalam sektor pertanian. Program Agropreneur Muda, AgroSys, untuk mahasiswa adalah antara program yang sudah dirangka antara pihak kementerian dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi bagi memastikan lebih ramai orang muda untuk berada di dalamnya. Bantuan-bantuan melalui tekun yang saya boleh berikan secara spesifik kepada ahli-ahli yang berhormat adalah merupakan bantuan yang boleh dikatakan banyak, dan baru-baru ini diumumkan lagi peruntukan yang ditambah untuk melalui tekun untuk membantu memberikan mikrokredit kepada mereka yang terlibat di dalam bidang pertanian, dan juga untuk memperkenalkan industri yang di dalam industri yang mengambil bahagian dalam industri asas tani ini. Di kalangan ahli yang berhormat, ada yang memohon berbagai perkara, termasuk di batang air, termasuk di Kinawit, Sabak Berenam dan sebagainya. Sebahagiannya telah pun kita laksanakan dan sebahagiannya insya-Allah kita akan pertimbangkan. Dan satu perkara yang saya sebutkan di sini ialah saya menghargai di kalangan ahli-ahli yang berhormat yang melihat bahawa sektor pertanian ini bukan sekadar untuk kita menghasilkan hasil pertanian untuk cukup makan, tetapi untuk tujuan ekspor. Sebab itu apabila YB Rompin ada menyebut peruntukan untuk farma itu bukan sekadar untuk menurunkan harga, tetapi bagaimana untuk meningkatkan ekspor pada negara. Itu adalah satu pandangan yang kita kira baik, dan farma sudah pun membuka agrobazarnya di beberapa tempat. Dan ada cadangan untuk kita membukanya lagi di tempat yang lain, dan kita akan melihat cadangan-cadangan yang dikemukakan berdasarkan pada business model yang betul, bukannya berdasarkan pada subsidi kerajaan yang berterusan, yang tidak lestari ataupun tidak sustainable. Kita akan pertimbangkan perkara ini. Sebab itu YB Kangar ada menyebutkan juga tentang buah-buahan kita, termasuk harum manis. Bagaimana untuk harum manis ini diperkasakan. Ianya memerlukan research, antaranya research yang berkaitan dengan pemasaran. Farma sudah mengadakan research pemasarannya. Ini termasuk mendapatkan pasaran yang baik, dan didapati bahawa negara-negara seperti Jepun misalnya sudah pun dikenal pasti antara negara yang menjadi sasaran ataupun market kita. Kemudiannya melalui beberapa universiti tempatan dan juga pihak Mardi, ada beberapa research yang lain. Misalnya bagaimana untuk menambahkan produksinya. Dan ternyata ada beberapa kaedah seperti cantum dewasa menggunakan buah pokok mangga sala, tetapi boleh menghasilkan harum manis. Misalnya dapat membantu untuk meningkatkan production kepada harum manis ini. Tetapi ada isu yang lebih besar lagi. Misalnya boleh tak
harum manis ini ditanam di luar daripada kawasan Perlis. Kita dapati bahawa Perlis ni terlalu istimewa. Harum manis hanya boleh tanam di Perlis je. Dia macam kenal sempadan dia. Luar daripada sempadan Perlis tak boleh. Ini antara perkara yang perlu kita buat kajian. Boleh tak ia ditanam di tempat lain ataupun di luar pada musim. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk melihat sejauh mana ia dapat untuk membantu untuk meningkatkan daya ekspor barang-barang keluaran kita. Yang berhormat Kuala Terengganu ada rasa kebimbangan. Apakah di waktu TPPA dilaksanakan nanti dia akan mengancam. Kita katakan bahawa sebahagiannya ialah untuk meningkatkan ekspor kita. Dan kita dapati bahawa setakat ini kalau negara-negara TPPA seperti Jepun, seperti Australia dan sebagainya, selama ini sudah pun ada perjanjian dari segi kerjasama perdagangan kita bahawa tidak ada, kebanyakan sudah tidak ada tariff barrier, halangan-halangan percukaian dan sebagainya, hampir semua daripada produk-produk perikanan. Dan sekiranya ia dilaksanakan, ada beberapa lagi negara-negara TPPA sudah menjanjikan akan menghapuskan keluaran-keluaran ikan kita kepada negara mereka 100%. Jadi dalam konteks ini, dalam aspek ini, kita katakan bahawa TPPA insya-Allah tidak akan mengancam nelayan-nelayan di Terengganu dan sebagainya. Muhammad? Ya, Kuala Terengganu.